أكبر الله أكبر يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung bacaan kita dalam kitab Aqidah Sahih karangan Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah. Kita masih membahaskan bab 3 berkenaan tentang keyakinan dalam tauhid uluhiyah di bawah tajuk lawan tauhid ialah berbuat syirik kepada Allah. Jadi kita lihat surat 28. Surat 28 kita sambung bacaan ayat-ayat yang berkenaan tentang syirik, bahaya syirik, dosa syirik. Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya apabila dia memberi peringatan, mau'izah. Apa yang biasa orang kata tu? Tazkirah. Kita biasa kata tazkirah. Ya, dia nak ketika dia memberi nasihat, senanglah nasihat, ya. Ketika dia memberi nasihat kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Gariskan tuan-tuan, ya, jangan engkau persekutukan Allah, jangan engkau mensyirikkan Allah. La tusyrik billah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah, sesungguhnya mensyirikkan Allah adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar dalam yakni yang paling besar, ya. Kezaliman yang besar, la zulmun azim, dari segi terjemahan dia la zulmun azim, syirik yang besar, tapi maksudnya dalam kurungan yang terbesar. Saya ingat sama seperti Asmaul Husna yang kita baru bahaskan sebelum ni. Asmaul Husna apa kita kata? Nama yang baik, tapi dari segi terjemahan dari segi terjemahan nama yang baik, tapi dari segi makna yang terbaik. Waalaikumsalam. Demikian juga di sini, la zulmun azim, kezaliman yang besar dari segi terjemahan, dari segi makna dalam kurungan yang terbesar. Baik, jadi gariskan kezaliman yang besar. Lihat satu faedah boleh kita ambil di sini, bagaimana nasihat yang dikemukakan oleh Luqman kepada anak dia dan dibukukan dan direkodkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kehebatan atau keagungan, kemuliaan, kepentingan nasihat yang disampaikan oleh Luqman itu. Lihat, dia
nasihat pertama yang disampaikan, dia kata apa? Jangan engkau sekutukan Allah. Jadi wajar kita ambil pedoman buat para ibu bapa secara khasnya, supaya inilah sepatutnya yang ditekankan kepada anak-anak sebelum benda yang lain. Sebelum jaga mak bapak, jaga akhlak, jaga tingkah laku, jangan nakal, Assalamualaikum, jangan tidur lambat, jangan merempet, apa lagi, nasihat-nasihat ini yang perlu didahulukan. Dan ini kita kena muhasabah, subhanallah, betapa kita manusia sering lalai dalam perkara-perkara seperti ini, Jadi nasihat, kita ingatkan anak-anak kita, supaya berkenaan tentang bahaya syirik, kewajipan tauhid, kewajipan menaruh keyakinan kepada Allah, dan jangan buat syirik. Tapi satu kadang-kadang nak sebut, tuan-tuan, bagaimana masyarakat kita sekian lama, saya kira sekian lama terpesong dalam bab ini, terpesong dalam bab mak bapak nasihat pada anak-anak. Biasa yang ditekankan kepada anak-anak apa? Jangan keluar, nanti hantu kacau. Hantu. Jadi ditekankan takut kepada hantu. Betul atau tidak? Jangan buat sekali ni, nanti hantu ni datang. Jangan buat macam tu, nanti hantu tu datang. Subhanallah. Di mana tanggungjawab untuk nak memupuk rasa takut kepada Allah ke atas anak-anak. Baik. Surah Luqman ayat 13. Allah menjelaskan bahawa kesyirikan atau syirik, mempersekutukan Allah, akan memusnahkan amalan dan mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Atau sebelum itu, saya ingat mungkin kita dah sebut sebelum ni, ayat surah Luqman tadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya ialah tentang keutamaan mengingatkan tentang bahaya syirik, satu. Dan yang kedua, bahawasanya syirik adalah kezaliman yang paling besar, kezaliman atau dosa yang paling besar. Baik, seterusnya tentang bahawa syirik akan memusnahkan amalan, akan membatalkan amalan-amalan soleh yang telah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala 1 2 3 Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Gariskan, pasti lenyaplah amalan, pasti lenyap. Ini satu benda yang pasti, satu benda yang benar-benar akan berlaku. Tidak ada syarat, tidak ada pengecualian, pasti akan lenyap. Yang ini betapa bahayanya syirik. Jadi boleh kita tambah soalan kefahaman. Apabila Allah kata walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, kalau mereka mempersekutukan Allah, soalan, berapa kali seseorang itu perlu mempersekutukan Allah sehingga amalan dia dilenyapkan? Berapa kali ya guys? Sekali, atau dia kena berulang-ulang kali, atau dia kena mensyirikkan Allah dalam semua jenis ibadah baru dia kena balasan ni, atau walaupun sekali dalam satu perbuatan, niscaya amalan dia akan dibatalkan? Jawapannya sekali, walaupun dalam satu bab, walaupun dalam bab yang lain mungkin dia mentauhidkan Allah, tetapi dalam satu bab, dalam satu amalan dia buat syirik, dia buat syirik sekali itu saja, tetapi setelah itu dia tidak bertaubat. Itu isu dia, itu point dia. Dia tidak bertaubat daripada perbuatan syirik yang sekali itu. Allah mengatakan pasti lenyaplah amalan. Ini betapa bahayanya syirik, dan bahawasanya dia punya kesan dia sangat dahsyat, menghapuskan amalan. Boleh kita faham di situ juga, menghapuskan amalan yang macam mana?
menghapuskan amalan berapa persen, berapa peratus. Bagaimana dengan amalan-amalan dia yang amalan-amalan soleh, dia berbelanja ribuan ringgit, bersedekah, membantu ribuan manusia dan sebagainya, dia bantu anak-anak yatim, dia banyak buat benda-benda kebajikan. Macam mana semua pahala tu? Bagaimana dengan solat-solat sunat dia atau ibadah-ibadah dia yang lain? Dia dah pergi haji dan sebagainya, dia dah berpuasa, puasa Ramadan, puasa sunat semua, tapi sekali itu dia terjebak dalam syirik. Bagaimana dengan amalan-amalan tu? Takkan itu semua terbatal? Jawapannya ya, semuanya terbatal. Itu maksud dia. Lenyaplah amalan, yakni semua amalan dia, ya. Surah Al-An'am ayat 88. Allah berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Siapa yang boleh baca bahasa Arab, boleh gariskan tu, ya. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, yakni wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah, niscaya akan terhapuslah, ya. Saya tengok penterjemah dia tak konsisten lah, ya. Jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalanmu, ya. Gariskan, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapus amalan, ya. Dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Ya, memang rugi. Bayangkan orang tu dah bertahun-tahun dia beramal soleh, sekian banyak wang dibelanjakan di jalan Allah, di jalan kebajikan, ya. Seperti hari ini pun kalau kita lihat orang kafir, ya, ramai je daripada kalangan orang kafir yang buat kerja-kerja kebajikan, yang bantu orang, yang tolong orang susah, yang tolong anak yatim dan sebagainya. Ramai je, bukan orang Islam je, tapi orang kafir pun sama. Tapi lihat, kerana mereka mempersekutukan Allah, kesudahan dia apa? Terhapus amalan mereka. Terhapus di sini maknanya tergugur, hilang, terbatal, ya, tidak diterima, ya. Maka memang jelas, tentulah mereka termasuk orang yang rugi, bahkan orang yang paling rugi. Betul atau tidak? Paling rugi, ya. Kenapa orang yang buat syirik dikira, ini soalan kefahaman je lah, kenapa orang yang buat syirik dikira orang yang paling rugi? Di samping amalan dia terhapus, kita lihat kesan dia seterusnya apa? Menyebabkan dia humban dalam api neraka. Humban dalam api neraka adalah sebesar-besar kerugian. Tidak ada kerugian yang lebih besar daripada itu. Tidak ada azab yang lebih besar daripada itu. Surah Az-Zumar ayat 65. Di dalam Sahih Muslim, ya, kitab Sahih Muslim, daripada Jabir bin Abdullah atau Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apa pun, maka dia pasti masuk syurga. Gariskan, pasti masuk syurga. Siapa? Orang yang tak buat syirik. Dan barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka dia pasti masuk neraka. Gariskan, pasti masuk neraka. Yani ini sefer dia, ini kayu timbangan dia, ini pembalasan dia, kaedah pembalasan dia. Yani dosa itu ada macam-macam, tetapi apa yang disebutkan di sini adalah berkenaan tentang kesalahan dosa yang paling besar, iaitu syirik. Siapa nak selamat daripada, atau siapa yang nak masuk syurga, jadi ini kesimpulan dia lah, ya. Syurga
kita kata syurga bagi orang tidak berbuat syirik. Kemudian kita kata neraka bagi orang yang bolehlah ya, syurga bagi orang yang tidak berbuat syirik. Maknanya siapa yang buat syirik, dia tidak akan masuk syurga. Siapa buat syirik, dia tidak akan masuk syurga. Walaupun satu. Kalau dia buat syirik walaupun dalam satu bab dan dia tidak bertaubat daripadanya. Yani mungkin sebelum ni dia pernah pergi bomoh, tapi dia tak pernah bertaubat daripada itu. Maknanya dia tak pernah menyesal dengan perbuatan syirik itu. Dan bagi dia tidak ada apa-apa. Dan mungkin kalau ada kesempatan lagi, dia pergi lagi. Pendek kata, dia tidak bertaubat ya daripada perbuatan tersebut. Atau percaya kepada tangkal, ya, dia ada tangkal kat rumah dan dia melihat bahawa ini tak apa-apa. Dia percaya bahawa tangkal ini membawa tuah, kalau dicabut akan bawa sial. Ini syirik. Ya, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantung tamimah, tangkal, maka dia telah berbuat syirik dan dia tidak pernah bertaubat. Syurga haram atas dia, ya. Adapun neraka adalah bagi orang yang berbuat syirik secara khasnya, ya. Dah tak masuk syurga, ke mana dia pergi? Ke api neraka, yakni secara pasti, ya. Demikian juga kita lihat dalam kalangan, boleh sekadar tambahan, orang-orang beriman yang terjebak dalam hal maksiat sehingga menyebabkan mereka dihumban dalam api neraka, ya, untuk ditimbal balas, untuk diqisas atas perbuatan-perbuatan maksiat mereka, sedangkan dia beriman. Dia mengucap kalimah syahadah. Kesudahan dia kalimah syahadah dia tu la ilaha illallah, dia ucap kalimah syahadah dan dia tak pernah buat syirik, tapi bab maksiat dia terjebak dan tak diampunkan. Dia masuk neraka, tetapi kesudahan dia kalimah la ilaha illallah tu akan selamatkan dia daripada terus kekal dalam api neraka sebagaimana orang-orang yang berbuat syirik. Yani kehebatan, keutamaan kalimah syahadah la ilaha illallah, keutamaan tauhid dan bahaya syirik, ya. Tapi di sini persoalan, tuan-tuan, sejauh mana perkara ini ditekankan kepada masyarakat. Saya khawatir, macam tak tahu, mungkin tuan-tuan ada maklumat, saya khawatir bahawa benda ni kurang ditekankan sehingga mengakibatkan masyarakat keliru tentang apa itu tauhid dan apa itu syirik. Telahan saya, jangkaan saya pada masyarakat, apa itu tauhid? Tauhid itu ialah dengan meyakini kewujudan Allah. Kalau kita percaya Allah tu wujud, itu tauhid lah tu. Manakala syirik ialah dengan menafikan kewujudan Allah. Ini betapa ceteknya pemahaman akidah yang sebegitu. Sedangkan tauhid dia lebih mendalam lagi, dia lebih khusus lagi. Bukan sahaja percaya kepada Allah, bahkan mengesakan Allah dalam ibadah. Ya, adapun syirik bukan sekadar menafikan Allah. Barangkali orang tu beriman tapi dia terjebak dalam hal-hal syirik, itulah dia syirik, ya. Baik. Seterusnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, tadi Sahih Muslim, ya. Mungkin kita tertanya-tanya kenapa penulis tidak mendahulukan Sahih Bukhari, nukilan daripada Sahih Bukhari. Kalau kita lihat sebelum ni dia mendahulukan ayat-ayat Al-Quran, kemudian baru dibawa hadis. Itulah cara pendalilan. Tapi di sini
timbul persoalan kenapa dia mendahulukan riwayat dalam Sahih Muslim, tapi barangkali ada jawapan dia. Ya, baik, disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, kedudukan Sahih Bukhari dia nombor 1, kemudian Sahih Muslim baru nombor 2. Disebutkan dalam Sahih Bukhari daripada sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa. Saya suka penterjemah, dia gunakan perkataan doa di sini. Wa huwa yad'u, dalam keadaan dia berdoa, atau dalam kurungan beribadah, tak ada masalah. Berdoa itu khusus, ibadah itu umum. Ya, doa adalah sebahagian daripada ibadah. Berdoa kepada selain Allah dan menjadikannya sebagai tandingan Allah, maka dia pasti masuk neraka. Gariskan tuan-tuan, berdoa yakni seru. Kadang-kadang nak sebut juga kena jelaskan, kena perincikan, kena detailkan supaya kita faham betul-betul. Jadi kita ada doa apa? Doa. Apa tu doa? Seru atau memanggil. Ya. Dan kita lihat daripada perkataan doa ini datangnya perkataan apa? Dakwah. Contohlah ni supaya kita cambahkan pemahaman kita. Dakwah datang daripada perkataan doa, dakwah ataupun dakwah. Kalau tuan-tuan tengok, memang nampaklah huruf tu, kata dasar tu memang ada. Doa. Dakwah apa artinya? Memanggil, menyeru manusia, memanggil manusia. Betul? Jadi bila disebut doa, maka kita kata dalam doa dalam bab doa kita hanya boleh seru Allah di alam ghaib. Bila sebut alam ghaib, tuan-tuan, kita hanya boleh seru Allah. Seru Allah di alam ghaib. Di alam ghaib kita tidak boleh seru, tak boleh panggil, tak boleh sebut nama sesiapa selain daripada Allah. Di alam ghaib. Kalau dalam bab nyata ada perincian, ya, ada perincian. Tapi secara amnya, sebut saja alam ghaib, kita seru sesuatu yang tak nampak. Di alam ghaib kita hanya seru nama Allah. Siapa yang menyeru selain daripada nama Allah, maka dia syirik. Automatik, terus. Ada, subhanallah, baru-baru ni ada seorang kongsi di media sosial perbandingan antara ahli sunnah dengan orang Syiah, yang ketika mana mereka naik kapal terbang dan kapal terbang tu mengalami apa? Turbulence. Apa turbulence? Ribut apa ni? Angin ribut. Angin lintang. Okay. Ya, naik kapal terbang, tiba kapal bergoncang dengan kuat. Jadi penumpang-penumpang dalam tu semua jadi cemas, jadi takut. Maka dibuat perbandingan. Orang ahli sunnah dalam kapal terbang semua menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini video, rakaman video. Ini betul. Kejadian benar. Berbanding orang Syiah. Subhanallah.
Jadi ribut dalam kapal terbang. Ya Ali, ya Ali. Subhanallah. Tak gila tu. Tapi itu agama dia. Ya Ali, ya Husain. Banyak pula nama yang keluar. Fatimah. Semua imam 12 keluar. Syirik tak syirik? Ya. Ini dahsyat. Sangat luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allah Akbar, Allah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Salatu Muhammad. Maka kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab doa, dalam bab menyeru, memanggil sesuatu di alam ghaib, tidak boleh kita memanggil, kita seru selain daripada Allah atau mana-mana daripada Asma'ullah Al-Husna. Memanggil selain daripadanya, maka itu adalah syirik. Tuan-tuan, bagaimana kalau sekiranya dilagukan seperti mana dalam nyanyian sebahagian kelompok-kelompok Islam, mereka kata madad madad ya Husain. Ini nyanyi je tuan-tuan, ada je dalam masuk TV, madad madad ya Husain, sambil menepuk-nepuk kompang. Macam mana ni tuan-tuan? Ya, kita kata ini kalimah syirik. Kalau dia kalau dia faham, kalau dia memahami, maka dia terjebak dalam, dia jatuh syirik. Atau paling tidaknya dia perkataan itu secara pasti adalah syirik. Ya, baik. Kita lihat penulis membawa tajuk kecil, siapakah orang musyrik itu. Jadi kita ada syirik. Syirik itu perbuatan, musyrik itu adalah nama, ya, nama orang, apa, sifat orang. Jadi kita ada syirik perbuatan, dan kita ada musyrik, apa, pelaku, ya, pelaku syirik, ya. Seperti mana baru-baru ini kita ada apa, kafir dan atau kita kata kufur dan apa, kafir. Munafik macam mana? Nifaq, munafik. Ada lagi? Semua. Jangan bagi contoh yang nanti jam. Zindiq, Zandaqah. Susah lah pula. Ada lain? Ada lagi?
Iman mukmin. Boleh? Boleh Kita ada iman mukmin, Islam Islam Muslim. Boleh? Ihsan Muhsin. Barakallah. Baik, kita lihat siapa orang musyrik itu. Barang siapa yang memalingkan salah satu jenis daripada jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia adalah orang musyrik dan kafir. Ya, memalingkan salah satu, ya, gariskan, memalingkan salah satu jenis ibadah. Ini salah satu, tak semestinya semua, salah satu saja dalam apa juga. Dan kita kata pada basicnya, pada dasarnya, pada asasnya adalah doa. Kita maklum, kita dah sebut sebelum ni banyak kali bahawa doa itu asas ibadah. Sebelum nak bicara tentang solat, puasa, haji, zakat, tawaf, inti dia, asas dia, dasar dia ialah doa. Doa adalah asas ibadah. Ya, dia adalah inti utama ibadah. Ya, walau macam mana pun, musyrik itu adalah sesiapa yang memalingkan mana-mana daripada ibadah, jenis ibadah, kepada selain Allah, maka dia musyrik. Dan disebut di situ musyrik dan kafir. Yang mungkin penulis nak mengisyaratkan kepada kita, nak kata bahawa tidak ada beza antara musyrik dan kafir. Ya, tidak ada beza. Ada beza dari segi maknanya, tetapi dari segi hukumnya orang musyrik dan kafir sama. Ya, bahawa kedua-dua mereka terkeluar daripada Islam. Baik. Kemudian seterusnya surat 30, kita lihat tajuk, doa tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Ya, kata pasal ni 1 2 3 Baik. Doa adalah ibadah yang Allah perintahkan. Barang siapa yang berdoa hanya kepada Allah, maka dia adalah muwahhid. Gariskan, berdoa hanya kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan kita dah faham doa di sini apa? Seru, memanggil di alam ghaib hanya kepada Allah, maka dia adalah muwahhid. Muwahhid dia adalah, mungkin ada satu lagi, ya, kita tambah satu yang kita tak sebut, itu yang datang. Betul? Jadi tauhid ini perbuatan, muwahhid ini orang, pelaku. Ya, baik, tauhid, muwahhid, maka dia adalah muwahhid, orang yang bertauhid. Dan barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, atau maka dia musyrik. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uk wa la yadurruk, fa in fa'alt fa innaka idzan min adh-dhalimin. Dan jangan engkau, perhatikan perkataan menyembah, wala tad'u, penterjemah kata di sini, dan jangan engkau menyembah. Saya tak berapa setuju dengan penterjemah. Saya lebih suka kalau dikekalkan perkataan yang nak disampaikan, poin yang nak dijelaskan di sini apa? Bukan tentang sembah secara amin, berdoa atau seru, panggil. Dan jangan engkau berdoa dengan erti panggil, seru. Dan jangan engkau berdoa kepada sesuatu yang tidak memberi manfaat. Gariskan, jangan engkau berdoa kepada sesuatu yang tidak memberi manfaat, dan tidak pula memberi bencana. Tak memberi manfaat dan tak memberi bencana. Bencana maknanya mudarat. Nah, ya. Dan tidak pula memberi bencana atau mudarat kepadamu selain Allah. Sebab
atau kerana jika engkau melakukan sedemikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Ya. Apa maksud orang zalim di sini? Syirik, musyrik, ya. Kerana kita dah baca surah Luqman tadi, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Ya, jadi orang zalim di sini ialah zalim yang besar. Kezaliman yang besar apa? Syirik, ya. Baik. Surah Yunus ayat 106. Boleh saya tanya soalan kefahaman di sini, tuan-tuan? Nak tengok apa jawapan tuan-tuan. Allah kata dalam ayat ni, dan jangan engkau berdoa kepada sesuatu yang tidak memberi manfaat atau memberi mudarat selain Allah. Adakah ini bererti bahawa ada sesuatu di alam ghaib yang boleh memberi manfaat, yang dibolehkan untuk kita seru? Sebab Allah kata jangan kau seru yang tidak memberi manfaat. Dengan kata lain, serulah yang memberi manfaat selain daripada Allah. Adakah itu maksud dia? Allah kata, cuba perhatikan tuan-tuan, jangan engkau berdoa kepada sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak boleh memberi mudarat kepadamu selain Allah. Ya. Sebab jika engkau melakukan sedemikian, maka engkau telah buat zalim. Apa jawapan tuan-tuan? Adakah ini bererti maksud di sinilah apa yang dilarang ialah berdoa kepada apa yang tak memberi manfaat? Adapun kalau sekiranya kita seru di alam ghaib selain Allah yang memberi manfaat, maka dibolehkan. Adakah itu maksudnya? Tidak. Kenapa? Sekali lagi. Tetapi kenapa Allah kata jangan kau seru apa yang tidak memberi manfaat? Kenapa Allah kata macam tu? Adakah bererti ada yang memberi manfaat? Boleh faham tak soalan saya? Kalau tak faham, kalau tak faham kita teruskan je. Manfaat itu hanya Allah. Barakallahu fiik. Secara ringkasnya, bila Allah kata jangan kau berdoa kepada kepada apa yang tidak memberi manfaat, apa yang dimaksudkan di sini ialah perbuatan menyeru selain Allah di alam ghaib tidak memberi manfaat atau memberi mudarat. Ya, berdoa kepada selain Allah tidak memberi manfaat atau mudarat. Maksudnya mudarat dari segi dia boleh mendatangkan mudarat yang kita nak. Ya Allah, atau ya buai mambang ni celakakan si fulan. Ini kita minta sial, kita minta mudarat. Tapi bukan atas kita, kata orang lain. Ini pun syirik juga, ya. Baik. Boleh ya? Allah Ta'ala berfirman seterusnya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa, sekali lagi, dan barang siapa berdoa kepada sembahan selain Allah, ilah, sembahan, dan barang siapa berdoa kepada sembahan selain Allah. Penting kita kata sembahan di situ, kerana nak kaitkan bahawa perbuatan berdoa itu adalah satu perbuatan menyembah. Allah tak kata wa may yad'u ma'allah rabban akhar. Allah tak kata macam tu. Allah kata apa? Wa may yad'u ma'allah ilahan akhar. Sebelum ni kita dah banyak huraikan, ya, beza antara Rabb dan ilah. Rabb lah tak ada perkataan yang sesuai. Ilah, sembahan. Dan barang siapa berdoa kepada sembahan selain Allah, padahal tidak ada bukti pun baginya tentang itu, maknanya sesiapa yang menyeru selain Allah, perbuatan dia itu memang tak ada asasnya. Itu maksud di sini. Padahal tidak ada suatu bukti pun baginya. Maknanya carilah ceruk mana dalam Al-Quran atau hadis tidak ada apa nas sekalipun yang membolehkan seorang itu menyeru selain Allah di alam ghaib. Ya. Tetapi percaya atau tidak, pada hari ini ada sahaja yang membenarkan kita seru di alam ghaib selain Allah.
atau secara khasnya pergi ke kubur, seru, panggil si mati dalam kubur. Ada yang membenarkan, ada yang membolehkan, bahkan ramai saja. Semoga Allah tak meramaikan mereka lagi, tapi ramai, ada je, ya. Sedangkan Allah kata apa? Padahal tidak ada satu bukti pun bagi dia, ya, tetapi entah macam mana mereka membenarkan. Maka perhitungannya hanya pada Rabbnya, maknanya Allah akan hisab dia. Sungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung, ya. Sungguhnya orang kafir itu tidak akan beruntung. Jadi apa faedah daripada ayat Al-Quran ni? Boleh kita simpulkan bahawa berdoa kepada selain Allah tidak dibenarkan sama sekali. Berdoa kepada selain Allah tidak ada asasnya, tidak ada dasarnya sama sekali dalam Islam, ya. Dan tidak ada pengecualian walaupun satu dalam bab ini, ya. Dan mungkin satu kita lihat di akhir ayat ni Allah kata apa? Orang kafir itu tidak beruntung. Kita pada hari ini kita kata negara kafir negara maju. Allah kata orang kafir tak beruntung, tapi kita kata orang kafir negara maju. Ini kontradik di situ. Allah juga berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu, sekali lagi, berdoa padam, menyembah apa pun di dalamnya, padam semua, ganti dengan berdoa kepada, ya. Jadi kita baca, maka janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Boleh kita gariskan tu, jangan kamu berdoa, yakni menyeru, memanggil di alam ghaib kepada selain Allah. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah iaitu Nabi Muhammad berdiri menyembahnya, yakni melaksanakan solat, mereka yakni jin-jin itu bersesak-sesak mengerumuni baginda. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya, sekali lagi, apa? Sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Rabbku, ya, sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Rabbku, ad'u Rabbi, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Hadanya bukan sahaja, Mana? semata-mata hanya. Sungguh, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun. Itulah sesuatu pun, itu dari ahada kan. Yang pertama ni. Mana? Yang pertama sama Allah ahada. Jadi Masjid hanya untuk Allah, bukan hanya untuk hanya. Jadi nak kata apa? Masjid-masjid itu adalah untuk Allah sahaja, bukan hanya untuk Allah. Boleh. Barakallahu fiik. Boleh. Abu Adam punya pasal. Barakallahu fiik. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanya untuk Allah. Barakallahu fiik. Boleh kita ajukan soalan kefahaman. Apa kaitan ini ayat pertama, ya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ini ayat yang pertama. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanya untuk Allah, maka jangan berdoa kepada dengan doa. Kenapa Allah kata, Allah di bahagian awal ayat ni Allah kata sesungguhnya masjid itu untuk Allah, maka jangan berdoa. Apa kaitan masjid dengan berdoa? Ada jawapan? Soalan, boleh faham soalan? Saya ulang. Ini ayat yang pertama dalam 3 ayat yang kita baca ni. Wa annal masajida lillah, itu rangkap pertama. Fala tad'u ma'allahi ahada, rangkap kedua. Terjemahan dia,
dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanya untuk Allah. Kita letak titik di situ. Maka jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Boleh? Itu ayat yang pertama. Soalannya, apa kaitan antara masjid hanya untuk Allah dan jangan kamu berdoa kepada selain Allah? Ada kaitan atau tidak? Itu soalan. Kalau tak ada kaitan, tak ada masalah lah, batalkan soalan. Kalau ada kaitan, maka apa dia? Ya? Barakallah. Itu yang saya nak dengar tu. Masjid adalah tempat doa. Ya? Masjid adalah tempat doa. Itu kaitan dia. Masjid, kita kata masjid itu adalah tempat ibadah dan tempat berdoa secara khasnya. Dengan kata lain, siapa boleh buat kesimpulan? Sambung. Oleh yang demikian, apa? Sekali lagi, tidak boleh berdoa, menyeru, memanggil selain Allah di dalam masjid. Satu. Lagi, tambah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanya untuk Allah, maka jangan berdoa. Jadi kita kata masjid adalah tempat ibadah dan tempat berdoa. Maka dalam masjid tak boleh nak berdoa kepada selain Allah. Adakah ini bererti di luar masjid boleh? Jawab. Aha. Tidak boleh menyeru kepada Allah, tidak boleh menyeru kepada Allah dan menyampaikan sesuatu yang lain pada Allah. Maaf, macam orang Quraisy, dia tak menyeru, dia sebagai menghampiri kepada Allah. Dia sebut lain dalam bahasa itu menghampiri lain. Jangan kita pergi jauh daripada soalan. Bila Allah kata masjid-masjid itu untuk Allah dan semuanya masjid-masjid itu hanya untuk Allah, maka dalam masjid jangan berdoa kepada selain Allah. Adakah ini bererti, soalan kefahaman, adakah ini bererti dalam masjid je tak boleh berdoa kepada selain Allah, tapi kalau di luar masjid, tepi masjid, belakang masjid, di tempat lain, boleh je seru sesiapa? Tak boleh. Tapi macam mana kita nak kata? Macam mana kita nak jelaskan? Boleh kita kata, tuan-tuan, bahawa masjid adalah tempat yang boleh dikhaskan untuk berdoa. Selain masjid jangan dikhaskan. Khaskan, perkataan khas, yakni menganggap ada kelebihan dan fadilat di suatu tempat itu. Dikhususkan suatu tempat itu untuk berdoa. Tak boleh selain masjid. Bukan bererti tak boleh berdoa di luar masjid. Boleh, tetapi jangan dikhaskan. Perbuatan menghaskannya itu menyalahi syarak. Seperti mana perbuatan sebahagian orang apa? Subhanallah, apabila Allah kata sesungguhnya masjid itu untuk Allah, maka jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Apa mereka buat? Mereka pilih lawan bagi masjid secara total untuk mereka berdoa. Apa dia? Kubur. Masjid tempat tauhid, masjid untuk solat, masjid untuk beribadah, masjid untuk berdoa kepada Allah semata-mata, masjid untuk tauhid. Tempat berlakunya syirik kebiasaannya di mana? Di pasar raya, di jalan raya, di pejabat, tak, di kubur. Tetapi ternyata sebahagian kelompok dalam kaum orang Islam menjadikan kubur tempat mereka berdoa, menjadikan kubur sebagai tempat untuk mereka bermunajat, dan mereka mendatangkan syubhat-syubhat mereka, mengatakan bahawa ini bukan syirik, ini tawassul, ini minta syafaat dan sebagainya. Sedangkan realitinya dia adalah syirik
secara total, ya. Baik, kita ambil satu ayat lagi. Yang tadi itu surah Al-Jin ayat 18 hingga 20, ya. Ini surah berkenaan tentang jin, maka kerana itu ada disebut tentang jin-jin mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia surah ni berkenaan tentang jin, ya. Baik, kita ambil satu ayat. Allah juga berfirman, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai' illa kabasiti kaffayhi ila al-ma' liyablugha fahu wama huwa bibalighihi wama du'aul kafirina illa fi dhalal. Hanya kepada Allah doa yang benar. Gariskan. Lahu da'watul haqq. Hanya kepada Allah doa yang benar. Maksudnya apa tuan-tuan? Doa kepada selain Allah benar, lawan dia batil. Ya, jangan kata tak benar, tak cantik lah, ya. Hanya kepada Allah doa yang benar. Maka doa kepada selain Allah batil. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan, gariskan, tidak dapat mengabulkan apa pun bagi mereka. Tidak ubahnya. Lihat, Allah memberi satu contoh perbandingan yang sangat luar biasa untuk kita baca dan renung. Tidak dapat mengabulkan apa pun bagi mereka. Tidak ubah seperti orang yang membukakan kedua-dua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak angkat sampai ke mulutnya. Ini contoh perbandingan. Allah nak memberi contoh perbandingan orang yang seru selain Allah, apa hasil yang mereka dapat. Serulah di alam ghaib selain Allah, apa hasilnya, apa yang mereka dapat. Maka Allah kata, lihat sahaja, sekiranya seorang itu menadah kedua-dua tangannya letak dalam air. Dia tadah macam tu, letak dalam air. Berapa banyak air yang sampai kat mulut dia? Dia tadah je, dia letak je dalam air tu. Dia letak dalam baldi ke, dalam perigi ke, dalam sungai ke, dia letak je. Agak-agak sampai atau tidak air itu kat mulut dia? Macam mana air itu nak sampai kalau tangan tu terus ditadah dalam air? Yakni cara salah. Nak minum, kenalah pergi ke air satu, lepas tu kenalah suap ke dalam mulut, baru air sampai. Tapi letak je dalam air tu tak sampailah. Maka ini contoh perbandingan Allah beri berkenaan tentang orang yang seru selain Allah di alam ghaib. Kesudahan dia, mereka tidak mendapat apa-apa, ya. Baik, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Doa orang-orang kafir hanyalah sia-sia belaka, ya. Dan tuan-tuan percaya tak bahawa orang yang seru di alam ghaib memang dia dapat merasakan hal itu? Ini orang kafir, orang-orang, hatta dalam kalangan ahli bid'ah, pemuja-pemuja kubur, mereka merasa hal itu. Tapi apa mereka buat? Adakah mereka bertaubat? Tak, jauh sekali. Mereka cari tempat lain pula. Mereka cari tempat lain pula. Mereka seru satu berhala, mereka seru satu bakat, berlaku apa-apa, hajat tak kesampaian. Apa mereka buat? Mereka cari pokok yang lebih besar, ya. Pergi ke satu kubur, seru kubur, buat tawaf, seru-seru, tak ada apa-apa pun. Cari kubur yang lebih besar lagi. Sebab tu kita tengok ada program ada program sebahagian dia kata jejak Rasul. Dulu jejak Rasul, tapi sebenarnya jejak kubur. Duk cari kubur. Apa sama ada benar atau tidak itu kubur wali tersebut atau tidak, itu satu perkara. Tapi kemudian gerangan apa nak pergi ke kubur-kubur ini, ya? Apakah tak ada kubur di tempat tinggal masing-masing?
Mesti ada. Habis orang-orang mati pergi ke mana? Mesti ada kubur di tempat masing-masing. Jadi kita dalam Islam, bolehkah kita nak pergi jejak kubur? Kalau siapa yang kata boleh, persoalan seterusnya, untuk apa? Untuk apa nak pergi jejak kubur, nak pergi bersihkan? Kau rajin sangat, kubur kat sini kau tak bersihkan. Kalau dah bersihkan kubur kat sini, pergilah ke kubur kampung sebelah, dan seterusnya. Yang kau pergi jauh curug ke sana, ya, untuk nak jejak kubur si fulan, menunjukkan bahawa tidaklah mereka berbuat sedemikian melainkan kerana kepercayaan akan adanya kelebihan-kelebihan tertentu, untuk mereka mendapat berkat, untuk mereka mendapat syafaat dan seumpamanya. Sedangkan hal-hal ini semua, ya, tidak ada dasarnya dalam agama, ya. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW kata apa? La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bermusafir untuk beribadah. Tidak boleh bermusafir untuk beribadah, melainkan ke 3 buah masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa, ya. Bermusafir untuk ibadah. Jadi orang yang pergi jejak kubur tu bukan ibadah ke? Mestilah ibadah, ya. Kalau bersiar-siar, itu muskil juga, ya. Baik, saya ingat sampai di situ saja. Kalau ada sebarang pertanyaan. Baik, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.